Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilan Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Majari. Hari ni kita nak bincang bab sujud sahwi dah. Ni kali kira kitab Sabilan Muhtadin jilid kedua dah. Jilid kedua tapi dia buat dalam satu jilid dia dah. Dah. Okey, sunat melakukan sujud sahwi dah. Sunat melakukan sujud sahwi baik dalam solat fardu maupun dalam solat sunat. Solat sunat pun kita boleh buat sujud sahwi dah. Disebabkan oleh salah satu dari 4 hal seperti yang diterangkan di bawah ini lah. Lepas ni kita cerita 4 perkara ni. Kita kena sunat lah, bukan wajib dah sunat sujud sahwi dah. Pertama, kerana meninggalkan salah satu dari sunat ab'ad. Kita mazhab kita bukan wajib sunat ab'ad. Nak tinggal sunat ab'ad boleh ganti dengan sujud sahwi dah. Baik ditinggalkan kerana lupa atau kerana sengaja. Sengaja pun boleh sujud sahwi juga tinggal sunat ab'ad. Umpamanya meninggalkan baca tahiyat awal atau meninggalkan salah satu kalimah dari tahiyat awal. Tahiyat awal ni dia ada kena baca ke sampai tahiyat akhir. Tahiyat awal tu lah, baca tahiyat tu sampai ke habis syahadah tu lah. Lepas tu barulah selawat dah. Jadi tinggal hak tu tinggal sunat mak dah kata dah. Dan dimasukkan dengan tahiyat awal ialah semua kalimah yang wajib dibaca dalam tahiyat akhir. Tahiyat akhir tu wajib tapi tahiyat awal ni sunat lah. Ni ikut mazhab kita dah. Meninggalkan baca doa qunut dalam solat subuh. Ni mazhab kita dah, mazhab lain. Pertama solat subuh sentiasa baca qunut tak disyariatkan dah. Bid'ah ikut mazhab mereka lah. Dan mereka pula dia kata perkara sunat tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Ganti ni perkara wajib. Jadi doa tahiyat awal tu wajib bagi dia dah. Doa qunut ni tidak disyariatkan. Sentiasa baca pada subuh tu kan. Seperti mazhab kita ni solat subuh kena baca doa qunut. Atau dalam solat witir semenjak pertengahan bulan Ramadan. Mazhab kita ni ada riwayat pelbagai, ada kata sepanjang tahun, ada kata macam-macam lah. Tapi witir ni mengikut mazhab kita hanyalah pertengahan bulan Ramadan. Ini ada dalil yang kuat jugalah. Tertinggal salah satu kalimah dalam doa qunut. Bukan doa qunut saja, baca doa qunut tinggal pun boleh sujud sahwi dah. Tertinggal duduk tahiyat awal. Pikah bangun lalu dah. Tertinggal berdiri dalam baca doa qunut. Supaya lah tu dah. Tertinggal membaca selawat atas Nabi dalam tahiyat awal lah. Tahiyat akhir tu rukun lah. Tahiyat awal tinggal, maka kena baca. Itulah sujud sahwi. Dan tertinggal duduk pada membaca selawat. Selawat tu serupa lah. Selawat atas Nabi masa tahiyat awal lah. Tahiyat akhir tak jadi dah. Demikian juga tertinggal selawat dalam doa qunut. Tertinggal berdiri. Doa qunut tu ada selawat dah. Dia sambung lah. Dia kena sambung selawat dah. Tertinggal berdiri dan membaca selawat dalam qunut. Selawat atas keluarga Nabi sudah tahiyat akhir. Keluarga Nabi ni sunat lah. Mengikut masa kita kalau untuk keluarga Nabi lah. Allahumma salli ala Muhammad tu wajib rukun lah. Wa ala ali Muhammad tu tak sunat dah belakang dah. Tertinggal duduk membaca selawat. Automatik lah. Dia tinggal habis lah. Dan selawat kepada keluarga Nabi lah tinggal dah. Apabila tinggal duduk dah. Selawat atas keluarga Nabi dalam doa qunut tinggal dah. Tertinggal berdiri membaca selawat atas keluarga Nabi dalam qunut. Dah tinggal doa keluarga Nabi pun dalam qunut, jadi boleh ganti dengan sujud sahwi dah. Banyak dah. Berapa perkara ni kita buat poin dah. Kita bila pemalas dah banyak dah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari diterangkan bahawa Nabi SAW langsung berdiri pada rakaat kedua. Nabi ni berdiri pada rakaat kedua tu, bagi rakaat ketiga tu bangun dah. Dalam salat zuhur yang ini tertinggal tahiyat awal lah. Daripada rakaat kedua tu bangun rakaat ketiga dah. Kemudian ia meneruskan solatnya dan tidak duduk kembali membaca tahiyat. Itu duduk dia terus berdiri gitu je pakai baca straight lah sampai habis rakaat 4 rakaat dah. Namun setelah itu, yakni sudah selesai melaksanakan solat sebelum memberi salam. Setelah baca tahiyat habis, sebelum bersalam lagi, ia pun melakukan 2 kali sujud sahwi. Maka semua perbuatan dalam solat yang termasuk sunat ab'ad dikiaskan dengan tahiyat awal. Jadi
Kiasnya tahyat awal dah. Kalau kita cari dalil pasal kunut subuh Nabi sujud sahwi, tak ada sahabat dah cakap cari tak jumpa dah. Hanya kias saja dah. Sebab itu kita jangan tekanlah kias ni. Ada kalau kita belajar usul fiqh macam-macam pendapat, ada setengah tak terima kias dalam ibadah khusus ni, kias dalam bab agak gapo tak apalah, ilat yang sama dah. Tak apalah, ada masa kita terima lah dalam bab ni lah. Tapi nak yang bunyinya kalau tidak ditekankan sangat, lebih tidak ditekankan daripada tahiyat awal. Tahiyat awal tu tekanlah. Sebabnya ada dalil terang Nabi ganti dengan sujud sahwi. Kunut ni tak ada sabuk dia, hadis nak cerita kena ganti dengan sujud sahwi dia. Kalau kita tinggal apa, jangan berat-berat lah, tak sujud sahwi pun tak apa, kau tinggal doa kunut lah. Sebabnya dalil memang tak ada sungguh, hanya semata-mata qiyas lah. Yang kedua dah. Tu pertama, sebab pertama dah. Tinggal sunat amal. Yang kedua, kerana melakukan suatu perbuatan tidak sampai membatalkan solat dalam keadaan lupa. Poin lupa dah. Namun membatalkan solat kalau dikerjakan dengan sengaja. Kalau kita pisah tinggal benda tu, dia boleh jadi, kalau buat perbuatan tu boleh jadi batal semuanya. Kalau sengaja, tak sengaja tak batal lah. Contohnya berkata-kata sedikit kerana lupa. Tak sengaja. Kecek dah. Kerana terlupa dah. Mencokek korek ke apa dah. Atau makan sedikit dalam keadaan lupa dah. Tak khabar, tertelik kan. Ataupun tambah rukun fi'li kerana lupa. Seperti duduk, seperti rokok dan sujud. Tambah rokok 2 kali ke dah, terrokok. Tapi rokok boleh terbuat. Lepas aku tersilap rokok. Dia bangun lah, tapi naknya tertambah lah rokok ni. Ataupun tertambah sujud ya. Ataupun memanjangkan rukun yang semestinya pendek kerana lupa. Seperti i'tidal. I'tidal seperti pendek, tapi ngoyak punya ngoyak jadi lama i'tidal dah. Kita baca sini ada kata sepanjang Fatihah laga apa dah. Supaya tu tak boleh tukar dengan rukun. Itu pendapat mazhab kita lah. Dan duduk antara 2 sujud. Lama lah. Lebih daripada tahiyat akhir kata dah. Dah selawat. Tertambah 1 rakaat kerana lupa dah. Lupa tambah 1 rakaat. Semua perbuatan di atas yang dikerjakan kerana lupa, maka disunatkan mengerjakan sujud sahwi pada akhir solatnya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Supaya Bukhari Muslim bahawasanya Nabi SAW mengerjakan salat zuhur 5 rakaat kerana lupa. Nabi pernah sembahyang 5 rakaat kerana lupa. Kemudian ia mengerjakan sujud sahwi pada akhir solatnya dikarenakan tertambah 1 rakaat seperti diterangkan dalam hadis di atas. Dia tak cerita ni, tak silap aja ada beberapa riwayat ada kata dia bersalah dulu dah. Lepas tu baru sujud sahwi lepas salah. Tak apalah dia cerita sini tak. Kadang sujud sahwi saja dah. Maka macam perbuatan yang disebutkan di atas dikiaskan peristiwa terangkan dalam hadis tadi nak. Tak mata hadis tu ya sini apa tahu tak. Kita kecek ni kita ringkasan ni gitu ada. Pandai juga kok sujud sahwi tu. Dia 2-3 kali juga. Okey, tapi kalau mengerjakan suatu perbuatan yang dapat membatalkan solat sekalipun dikerjakan dalam keadaan lupa, seperti berkata-kata yang banyak, bergerak-gerak yang banyak sangatlah, tidaklah dapat ditutup dengan sujud sahwi. Kerana dengan mengerjakan perbuatan itu sudah dianggap keluar dari solat. Kalau melampau tu itu boleh kira tak sengaja lah melampau dah. Banyak sangat pergerakan. Dan juga tidak disunatkan mengerjakan sujud sahwi kerana perbuatan yang terangkan di atas bukan termasuk perbuatan yang tidak membatalkan solat. Kalau dikerjakan dalam keadaan lupa. Lupa pun kalau banyak sangat gerak tu nah. Perkata-kata banyak dia kira batal juga semuanya. Tak ada faedah pun ganti dengan sujud sahwi dah. Dan tidak batal sekalipun. Kalau tak batal sekalipun pun dikerjakan dengan sengaja. Seperti memalingkan muka ke kanan dan ke kiri atau bergerak selangkah atau 2 langkah berhenti dah. Maka ini tidak dikatakan apa kata kira tak perlu sujud sahwi lah. Tak perlu sujud sahwi dah. Sengaja pun tak batal ni, paling muka kanan kiri ni pala saja gerak, kiri tak batal lah. Ataupun gerak selangkah 2 langkah tu tak banyak lagi, tak batal juga dah. Jadi tak perlu sujud sahwi lah, kata gerak ke gerak sungguh sengaja pun dah. Terhabis yang kedua dah. Okey, ketiga, sebab ketiga pula kerana meletakkan rukun qadhi
Sebab membaca rukun qauli selain daripada takbiratul ihram dan salam di tempat yang bukan pada tempatnya yang semestinya dia. Atau meletakkan bacaan sunat pada bukan tempat yang semestinya, baik kerana lupa ataupun kerana sengaja pula. Lupa kerana sengaja pun dia kena sujud sahwi lah. Umpamanya dah, contoh bagi kita faham lah. Membaca Fatihah atau surah dalam rukuk atau i'tidal. Rukuk i'tidal tak boleh baca Quran lah. Fatihah ke surah tidak boleh baca Fatihah dan surah dalam rukuk i'tidal, dia kena sujud sahwi dah. Membaca doa kunut dalam rukuk. Rukuk ni bukan tempat baca doa kunut, kena i'tidal dulu dah. Membaca tahiyat dalam duduk antara dua sujud. Sepatutnya masa tu baca Rabbi Firdi, tidak terbaca kogan baca tahiyat situ dah. Membaca selawat dalam rukuk. Rukuk tu patutnya bukan selawat dah. Selawat ni masa duduk tahiyat akhir dah. Waktu paling afdal lah. Ada setengah kata selawat boleh diri dah. Waktu paling afdal dalam sembahyang ni kita selawat boleh duduk dah. Kira dah. Maka kerana meletakkan bacaan-bacaan di atas bukan pada tempatnya, disunatkanlah melakukan sujud sahwi. Tak ada tempat dengan sujud sahwi dah. Dah lebih kurang dah. Disebabkan tidak melihara tertib sebagaimana diperintahkan. Asal-asalnya kita kena ikut susunan tempat dia tu kerana tak ikut tertib. Kena ikut tertib lah. Kalau tak ikut tertib, kena ganti sujud sahwi. Tetapi mengenai membaca surah lebih dahulu daripada membaca Fatihah atau membaca selawat lebih dahulu daripada membaca tahiyat, tidak disunatkan melakukan sujud sahwi. Tak sunat sujud sahwi situ. Kerana memang pada saat berdiri adalah tempat untuk membaca surah. Walaupun tak ikut step sepatut Fatihah dulu baca surah dah. Tidak boleh baca surah daripada Fatihah dah. Tak ikut step, tak ikut tertib lah, tapi tidak ada perlu sujud sahwi dah. Dan duduk itu tempat untuk baca selawat dah. Betul dah. Duduk tahiyat akhir dah. Cuma ni sepatutnya baca tahiyat dulu baru baca baca selawat dah, terbalik dah. Kerana itu tidak dapat dikatakan mendahului dari tempatnya lagi dah. Namun memindahkan takbiratul ihram dari salam dari tempatnya dengan sengaja membatalkan solat. Ni cerita lain lah. Kalau dia siapa ke takbiratul ihram tukar tempat lain tak jadi dah sebenarnya dah. Salah tempat lain tak ni. Jika dibacanya tasbih yang semestinya dibaca dalam rukuk. Dah, tasbih patutnya baca dalam rukuk dah. Ataupun dalam sujud. Tasbih dah. Di tempat lain. Apakah sunat sujud sahwi atau tidak? Sepatutnya selawat subhan rabbiyal a'la ni masa sujud dah. Ataupun subhan rabbiyal azim masa rukuk. Kita boleh baca masa diri dah. Ataupun i'tidal dah. Dalam hal ini para ulama berbeza-beza pendapat. Asnawi berkata disunatkan juga sujud sahwi, dan pendapat ini diikuti oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Minhaj. Wallahi tidak gitu dah. Ulama ni kata kira tak payah dah. Bos lawak subhanallah ala gitu terbaca tempat lain tidaklah perlu sujud sahwi dah sebenarnya. Pendapat lain lah pendapat ni. Tapi Asnawi dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kata kena sujud sahwi. Kita ambil pendapat tak payah sujud sahwi dah. Dia keempatnya nak. Dikarenakan ragu tertinggal salah satu sunat ab'ad. Seperti ragu tertinggal kunut atau tahiyat awal ataupun sunat ab'ad yang lain, sunat besar yang lain dah. Maka kerana tertinggal semua itu disunatkan melakukan sujud sahwi. Lupa pun sunat juga dah. Bukan tinggal sungguh tak ingat baca ke tak. Dia kata sujud sahwi kot. Tetapi kalau ragu kerana mengerjakan perbuatan yang dilarang mengerjakannya dalam solat, seperti berkata-kata sedikit dalam keadaan lupa, tidaklah disunatkan sujud sahwi kerana asalnya dianggap tidak mengerjakannya lagi. Tapi kita was-was aku kecek kot di sana. Aku termakai kau saat ni dah main was-was gitu dah. Ataupun banyak kali ada aku terberokok lebih kau saat ni dah. Aku tersujud lebih kau saat ni dah. Main was-was gitu dah. Ya tak perlu sujud sahwi kata kerana pasal was-was pasal benda tu mari lepas tu. Kalau kita tahu dah kita tertambah rokok, tertambah sujud tu memang nak kena sujud sahwi dah. Ataupun kita tercakap tak sengaja dah. Nak cokek kau orang tengah sembahyang tercakap dah. Jadi tercakap tu jadi dia kena sujud sahwi lah. Tu tak apa, tahu ni tak ingat. Dia tak ingat, dia ragu dia. Jadi ragu-ragu ni dia kira tak ada lah. Anggap tak macam tak buat perbuatan tersebut lah. Kalau seorang meninggalkan salah satu sunat ab'ad, sunat besar lah, atau melakukan suatu perbuatan yang disunatkan sujud sahwi,
Sedangkan ia ragu pada akhir solatnya, apakah ia sudah mengerjakan sujud sahwi ataukah belum, maka hendaklah sujud sahwi. Ada juga gitu dah. Itu dah sangat senang kan. Dah. Ataupun perkara lain lah menyebabkan dia sunat sujud sahwi tu dah. Lepas tu pada akhir semayan bersalah ke apa, yang dekat dengan bersalah, aku sujud sahwi kau tak ingat dah. Ataupun dia belum lagi buat sujud sahwi, jadi dia kata hendaklah ia sujud sahwi. Ada juga mungkin last minute dah. Kalau dia dekat tahiyat akhir, ingat tak sujud sahwi lah kan ni. Tak tahu masa mana tu tak. Berkali masa tahiyat akhir tu. Ngoyak punya ngoyak, aku sujud sahwi ke tak dah. Kalau berjadi. Kena sujud sahwi lah masa tu dah. Sujud sahwi puas juga. Ngoyak kuat dia semaya. Macam-macam dah. Okey dah. Atau ragu apakah sujud sahwi dikerjakannya 2 kali ataupun baru sekali, maka hendaklah ia sujud sekali lagi kerana asalnya dianggap belum mengerjakannya. Kali kata aku sujud sahwi ni tu, ni berlaku lah, boleh berlaku dah ni dah. Sepatutnya selepas tahiyat akhir tu, sebelum salat sujud sekali 2 kali dah. Sujud duduk antara sujud-sujud dah. Tiba tak ingat kata aku sujud sekali ke 2 kali dah. Jadi kena sujud lagi lah. Kena, kalau tak ingat, kena sunat ke apa sujud lama itu, sujud sahwi, sujud lama ni, molek doa-doa ni pada sujud yang kedua lah. Tak memang tidak ada dalil khusus dah. Dan tidak ada kelebihan khusus untuk sujud yang kedua tu baru kita doa. Tapi kalau kita jadi timbul waswah pula, jadi tak ingat pula kalau sujud lama, rakaat pertama kedua, moleknya kita jadi ke sujud untuk masa kita doa tu biar sujud yang terakhir dah, sujud kedua lah. Barulah kita tidak jadi make aku ni sujud sujud pertama sujud kedua. Jadi moleknya sujud yang kedua lah. Jangan dah ajar sujud pertama dah jadi pening. Dari sujud lama kita tak ingat dia. Aku sujud pertama kedua dah. Biar tetaplah sujud kedua tu jadi itulah dia tak ingat lah. Demikian juga kalau ragu tertinggal rokok ataupun sujud. Aku ni tinggal rokok sujud dah. Ataupun satu rakaat. Tinggal serakaat atau cukup serakaat nak, maka hendaklah dikerjakannya sudah timbul keraguan itu sujud sahwi. Sekalipun keraguannya hilang sebelum beri salam. Sujud sahwi dulu dah. Apa ni internet? Ada kali. Dah. Dah. Sekalipun ragunya hilang sebelum beri salam, ni kena sujud sahwi dah. Rokok atau sujud atau satu rakaat. Ia ragu-ragu. Nanti kita baca. Kalau seorang mengerjakan solat yang 4 rakaat, ni ada contoh dia. Pada pertengahan solat ini timbul keraguan apakah yang sudah dikerjakannya itu 3 rakaat atau 4 rakaat. Tiba-tiba main waswah. Aku 3 ke 4 dia. Maka dalam keadaan ini hendaklah ia menetapkan berdasarkan diyakininya. Ialah 3 rakaat umpamanya. Jadi ia kena ikut yakin lah. Biasanya yakin kita kurang dah. Jaga yakin hak 4 tu tak. Kecuali ada bukti lain lah. Kita rasa ni aku rasa tak duduk rakaat sana rasa tak duduk tahiyat akhir dah, ataupun mesti rakaat ke-4. Kalau ada ujuh yang naik begitu, bolehlah kita kata kita lebih yakin hak 4. Tapi secara umumnya apabila kita tak boleh bayar tu, tak ada hujah, tak ada bukti samping ni, maka kita kena ambil 3 lah waktu hak yakinnya dah. Aku dah. Dan ia hanya menambah serakaat saja lagi. Tambah serakaat kerana asal dianggap ia belum melakukannya. Asal-asal tak buat. Ia ada kaedah fiqh tu kan. Ia kena pergi hak asal lah. Al-yakin la yazul bisyak ke apa dah. La yuzal. Al-yakin la yuzal ke apa. Kaedah fiqh menunjukkan kita kena pergi pada hak asal. Asal tu iaitu tak buat lagi lah rakaat tu dah. Ataupun macam-macam kaedah. Banyak ditimbul kaedah situ dah. Kita ambil semaya ke tak? Kena ambil tak ada semaya. Kita ketung ke tak ketung? Kita kena ambil kita ada semaya lagi tak ketung. Gitu dah kaedahnya. Dan sesudah itu dikerjakan lagi sujud sahwi sekalipun sebelum salam hilang keraguannya. Kena buatlah sujud sahwi dia. Walaupun lepas tu yakin nak tak dah. Biasanya dia kita start tambah rakaat tu tak ilai-ilai dah ragu pakai jadi hot tu. Nah, gitulah dah. Umpamanya lagi iaitu teringat bahawa yang telah dikerjakannya adalah rakaat yang keempat. Dia teringat ni dia 4 rakaat. Demikianlah setiap solat disertai dengan keraguan.
diduga lebih dan bilangan semestinya hendaklah ia sujud sahwi kerana keraguan tentang kelebihan rakaat. Sekalipun keraguan itu hilang sebelum memberi salam. Sujud salam pun keragu tu hilang, kena kira sujud sahwi lah. Terkecuali jika keraguan itu hilang sebelum melakukan rakaat yang diperkirakan lebih, maka tidak usah lagi sujud sahwi kerana apa yang diperbuatkannya dari yang sudah diyakinkannya itu wajib baginya. Jadi tiba dia ingat dah, betul dah 4 rakaat dah, tak perlu mula ragu. Lepas tu mikir-mikir betul dah 4 rakaat ni ada hujah dah, jadi tak perlulah dia sujud sahwi, gitulah dah. Maka keraguannya tidak mempengaruhi apa yang telah diyakininya. Umpamanya orang yang solat 4 rakaat dan dalam rakaat ketiga ragu apakah rakaat ketiga ataupun yang keempat, dan teringat dia pada rakaat ketiga sebelum berdiri ke rakaat keempat dah, bahawa rakaat itu adalah rakaat yang ketiga, maka tidak perlulah disujud sahwi kerana apa yang dibawanya dalam keraguan itu wajib menurut dugaannya. Apa yang jadi yang pentingnya dia dah timbul yakin kat situ dah. Baik, kita baca dia. Berbeza kalau diingat sudah berdiri pada rakaat keempat. Siapa rakaat keempat baru dia ingat bahawa rakaat yang ketiga adalah rakaat yang sebelumnya. Tak ada rakaat keempat kali betul dia ingat. Kena rakaat ketiga sungguh dah. Ni siapa rakaat keempat? Aku saat ni rakaat ketiga keempat dah. Ni rakaat keempat dah, jadi was-was. Maka hendaklah ia sujud sahwi juga. Kerana keraguan itu terjadi pada saat berdiri pada rakaat yang keempat, yang seterusnya, yang diduganya rakaat yang lebih. Jadi mungkin ni ia timbul keraguan tu pada rakaat yang lebih dah. Nak bangunnya rakaat ketiga keempat. Maksudnya situ dia. Lepas tu baru yakin saat ni betul dah 3 dah. Namun jika teringat bahawa rakaat yang dikerjakannya adalah rakaat yang kelima, maka wajiblah ia duduk kembali dengan segera, lalu membaca tahiyat kalau belum dibacanya. Sudah itu barulah sujud sahwi dia. Dia punya 4 rakaat lepas tu bangun ni. Lepas tu was-was aku 4 ke 5 dah. Takut 5. Jadi tiba-tiba jakit 5 dah ni. Dia jakit 5 dah ni. Jadi dia kena turun lalu lah. Dia turun lalu dia tahiyat akhir lalu dah. Lepas tu kena sujud sahwi sebelum salam. Ikut mazhab kita dah. Mazhab lain tu ia tertambah rukun sujud sahwi lepas salam dah. Lepas tu gitulah dah. Rakaat kelima dah. Atau pun semaya semaya sore ke semaya Jumaat dah, atau tak email dah. Kalau tegur subhanallah dah, subhanallah, dia pun faham aku tambah rakaat, kata faham semaya straight-nya nak guna dah. Kali tambah dia sebenarnya tidak payah mana, tapi kita ni orang kampungnya dia payah dah. Jadi benar dah tak email silap. Dia mau ada tu suruh semai semula dah. Tak email kata semai mula dah. Apa ikut juga. Dah. Kalau dia yakin memanglah kita ikut dah. Kita akan ikut dah. Tapi kalau dia jadi was-was juga dah. Rasa 5. Dah tapi orang lain dia ikut. Saya jadi was-was, pakat was-was dia ikutlah dah. Lepas mai rasa 5 tadi dia dah. Ada. Kecek pakat kecek ada. Lah rasa 5 dah. Rasa pun 5 dah, tapi orang lain pakat bangku ikut attack dah. Banyak jadi dah. Jadi kita tidak ada sujud sahwi lepas semaya dah. Kalau mazhab lain selesai mazhab dah. Dia ada sujud sahwi, kalau tertambah rukuk, tu imam dia tanya, apa bunyi selawat subhanallah tadi dah. Ataupun gana ada orang ikut, ada tak ikut, dia jadi saya was-was. Saya rasa tak cukup lagi dah. Lepas tanya belakang kata lebih rakaat lah tu imam dah. Jadi dia boleh sujud sahwi lagi kalau mazhab lain lah. Tak ada masalah dah, tak timbul dah. Tapi pak kita ni jadi jaga tak didengar lah mazhab sujud sahwi ni. Tak ni pun tak buat dalil hak 5 rakaat, ingat saja kita baca belajar sebelum ni 5 rakaat tu sujud sahwi lepas saja dah. Tapi tak bawa dalil penuhnya. Dia gitu saja dah. Jadi tak apalah, yang pentingnya kalau tertambah pun, kalau tak imam dari bangun tu dari kat dia ragu, molek sujud sahwi sebelum salam lagi lah. Orang lain ikutlah. Dah. Betul-betul yakin Kalau tak makmum tu betul-betul yakin tak imam salah, dia tunggu tak imam bla-bla. Kalau nak boleh pahala Jumaat lagi lah, dia tak perlu mufarakah. Dia yakin 4 rakaat dah. Tak imam bangun lagi dah. Dia sebut tu subhanallah, tak imam pakai gistrik dia. Tak imam tak faham ke apa dah.
Tak email tak payah, dia tunggu bila-bila tahiyat akhir dah. Siapa tak email, tahiyat akhir dia ikut tak email dah. Bisa saling bersama email dah. Sah lagi semaya dia. Tak email pun dia tak payah, dia tak yakin. Dia tak sengaja lah, bukan dia yakin semaya mereka dah. Dia kira sah nama tak email pun sah, semaya dia pun sah. Tapi tak email tu kan dalam keadaan ragu, dah orang main tegur tak payah tak. Semua lagi sujud sawi lah. Nah. Tak tahu sebab apa pun mesti ada salah dia. Walaupun dia kata tak yakin saya pak dah. Molek sujud sawi. Kalau dia tak sujud sawi, ikut mazhab lain sujud sawi lepas sana dah. Payah ke apa dah. Tapi tak timbul tempat kita ni tak. Sebab tak ada sujud sawi sebelum salam ikut mazhab Syafi'i. Okey, habis itu dah. Apabila seorang ragu tentang jumlah rakaat, apakah rakaat solatnya sudah sempurna ataukah belum sempurna lagi rakaat dia dah. Maka ia wajib menetapkan yang diyakinkannya. Kena tetap 3 ke 4 kau dah gitulah. Bahawa solatnya kurang serakaat dan ia wajib menambah lagi serakaat. Ia kena ambil aku kan. Itu kebiasaannya dah. Kita yakin aku kan. Kerana pada saat itu ia tidak boleh mempergunakan dugaan untuk menentukan cukup atau kurang jumlah rakaatnya dah. Kalau dia ragu tak nampak bukti ke apa, sikit ada asas dia ragu, tetap ragu lah dah. Kena ambil aku kan jumlah rakaat dah. Dan juga tidak boleh dengan perantaraan pendapat dan pendapat perbuatan orang lain. Selama jumlah mereka belum mencapai jumlah mutawatir, ia dapat dijadikan dasar untuk menentukan jumlah yang yakin tentang kurangnya jumlah rakaat. Ya. Jadi mutawatir juga dah. Ada juga perbahasa hadis mutawatir ke apa. Jadi dia ni siapa tahap? Ginilah kalau semaya itulah supaya apa? Jumaah ni kalau semai sore nak temu atau tiga nak dia semai sore dah supaya Jumaah ni orang ramai dia rasa pak dah. Jadi ataupun dia rasa tak cukup rakaat, tiba-tiba ada orang duduk tahiyat akhir tu rasa bergepak dah. Dia tengok orang lain bangun kot ramai bangun dah, jadi dia kena ikut orang ramai lah. Nah gitulah. Tapi kalau dia yakin tak apalah dah gitu keadaannya. Kalau dia ragu-ragu ikut hak lebih ramai buat dah. Masjid tu berlaku gitulah dok. Kadang-kadang rasa pepak pun 5. Tapi ramai bangun dok. Kita orang kapur ni ikut ramai dah. Lepas maya berkecek rasa pun 5 je lah. Dia merasa berapa dak. Tok email dengar, bergeger pun email. Siapa yang ikut yakin dia semaya tak ke 4 rakaat pun semaya ikut tok email juga. Batal semaya dia kan semaya mula dak. Orang lain kalau dia yakin email tak ikut mesti was-was juga tu dah. Jangan mudah membatalkan semuanya orang dah. Jadi mungkin dia tak ingat dia jadi was-was. Ngoyak sikit dah. Tak ngoyak banyak ngoyak sikit. Rasa. Kalau betul-betul yakin pak dah memang tak akan bangun dah. Kadang dia ni kadang semain Jumaat ni dia ikut tok email dah. Dia pajak otak dia pada pemimpin dia lah. Macam Jumaat ni. Dah kadang-kadang tak semikir dia. Karut-marut pun kita email lah fikir dah. Kadang tak pas rekat tak ingat dah suruh kata email dah. Ada juga dah jadi kita dah. Dan kalau jumlahnya sampai tingkat mutawatir baru dapat dijadikan perkataan dan perbuatan mereka itu menjadi dasar untuk menentukan jumlah rakaat. Dia tak boleh ikut orang kecuali tengok tu ramai sangat orang buat dah. Dalam hadis diterangkan, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri usalli salasan am arba'an falyatruhi asy-syakka wal yabna 'ala ma istayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallima." Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatuhu dah. Jadi berartinya apabila salah seorang kamu ragu dalam solatnya, tidak diketahuinya apakah ia sudah solat 3 rakaat ataupun 4 rakaat, tu ingat dah. Maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan letakkan menurut yang diyakinkannya dah. Tentu dia ada hujah apa dah. Setelah itu mengerjakan sedak sawi sebelum memberi salam dah. Biasanya ambil hak yakin tu hak kurang lah biasanya dah. Tapi kadang-kadang ada hujah, jaga benar lah dah. Kadang-kadang tak bayar dah. Kalau hujah tu memang mereka ikut hujah dah. Ada sebab kan. Saat ni bau tahiyat awal kata ingat tak apa lah nak. Masalah tu tak boleh bayar dah. Jadi kena ambil aku kan nak. Lepas tu kerja sujud sawi sebelum memberi salam. Kalau solat itu 5 rakaat maka sujud sawi mengembalikannya menjadi 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id. Kalau jadi 5 rakaat sungguh ia akan jadi genap balik lah. Jadi 4. Ada kata jadi genap balik. Jadi syafa'na ni maksud jadi ni, bukan jadi 4. Hak semaya genap jadi genap, semaya ganji jadi ganji dah.
Itu macam-macam lah pendapat ulama dalam memahami maksud syafa'annya ni. Jadi genap ni. Jadi cukup 4 ke ataupun jadi telah mencukupi itu maksudnya jadi ni. Wallahualam lah. Tapi sini ia kata 4. Terjemah dia. Oh ni ilal arba' terus ni. Tak riwayat mana ni. Apalah kita kira ni lah. Ni ada riwayat Muslim lah. Kalau imam atau orang yang solat sendirian. Tak kita mana. Kalau imam atau orang yang solat sendirian merasa tertinggal, membaca tahiyat tinggal, tahiyat awal tinggal ataupun tahiyat duduk tahiyat awal baru teringat sesudah berdiri, janganlah ia kembali duduk tahiyat. Jadi dia teringat titik beginilah. Dia tinggal tahiyat awal, lepas tu berdiri, tak boleh tunggulah, tak boleh tunggulah. Lepas daripada rokok, hak rokok tak boleh tunggulah. Mengikut mazhab kita, mazhab lain tu selagi tak baca Fatihah pada dah. Diri dia tak ada baca Fatihah lagi dah. Diri dia boleh tunggu lagi. Mazhab Ambali ke apa. Mazhab kita ni kira tak boleh. Siapa kata hak rokok, kita tak boleh dah tunggu balik dia. Atau membaca tahiyat kerana ia sudah masuk mengerjakan rukun yang lain yang tidak dibenarkan lagi meninggalkan rukun lain itu dah. Ia ni bukan rukun je. Tahiyat awal ni bukan rukun mengikut mazhab kita. Bukan wajib pun dah. Sunat abad ni. Jadi tak boleh tunggu balik. Untuk sunat, rukun tinggalkan rukun, nak buat sunat tak over lah, melampau lah. Jadi dia tak boleh tunggu dah. Kerana ingin mengerjakan sunat tak boleh lah. Nak tinggalkan rukun, nak buat benda sunat tak boleh. Tinggalkan berdiri, hak buat dah berdiri, nak pergi duduk semula nak buat sunat. Tak pandai nak tunggu lah kita lah. Kalau ia duduk kembali untuk membaca tahiyat dengan sengaja atau dengan tahu tentang haramnya, maka batal lah sunatnya. Boleh sampai tahap batal lah kalau tahu tak boleh. Kalau jahil nak agama dah. Tak email pun jahil pun ada dah. Kalau ataupun dia alim sangat dah. Alim sangat tak apa juga dah. Dia alim sangat mazhab lain ikut dah. Siapa ke berdiri betul tak ada baca Fatihah, tunggu balik dah. Itu mazhab Hambali dah. Tapi kalau dikerjakannya kerana lupa, tak sengaja sungguh lupa dah. Bekas bangun beratah, lepas tu tunggu balik dah. Atau kerana tidak tahu tentang haramnya dah. Tak tahu. Tak email pun tak tahu. Ada dah. Bekas bangun tunggu balik. Maka solatnya tidaklah batal, hanya ia wajib berdiri apabila ia ingat atau sudah tahu haramnya dah. Dan sujud sawi lah sebelum memberi salam. Dah, kalau tahu haram kena sujud sawi. Inilah yang ketentuan yang berlaku ataupun dia baru teringat. Tak boleh duduk, terduduk dah. Dah. Dia sepatut duduk dah, digigin lah. Dia terdiri, orang semua Allah terkanyak dah, pakai duduk dah. Lepas tu khabar, aku buat apa duduk ni? Baca tahiyat bangun mula. Jadi akhir semuanya dia kena sujud sawi jugalah. Kerana apa? Kerana dia buat tu. Dia buat tu macam terundur balik tu tak boleh dah. Tertambah rukun lah. Rukun berdiri tu jadi 2 kali dah. Sebelum risalah lah. Inilah ketua yang berlaku bagi imam atau orang yang solat sendirian. Gitu cerita dia. Kita sama lepas ni kalau dah. Pasal panjang lagi. Kalau nak terus. Kira 2 kali nanti dah. 1, 2, 3. Kita mulai lepas ni lah. Kita sambung esok je dah. Kalau tak panjang pun tak dah. Ada lagi perbahasan sujud sawi lagi. Kita kuat 2 sesi dah. Wallahualam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.